Hai hello, salam sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu video yang sangat perlu kamu tahu, khususnya kepada semua peminat politik di Malaysia. Kita tahu, untuk membentuk kerajaan persekutuan, kena ada majoriti, kena ada kerusi yang cukup. Dan hari ini pengakuan daripada Anwar Ibrahim. Selepas 19 November, selepas pilihan raya umum, adakah Anwar Ibrahim akan bergabung dengan mana-mana parti ataupun gabungan untuk membentuk kerajaan persekutuan? Jadi pertanyaannya hari ini, Pakatan Harapan dan GPS akan bergabung? Nantikan video selepas ini, apa respon Anwar Ibrahim? Adakah beliau akan menjawab iya kepada GPS ataupun tolak GPS atau bagaimana? Kita tidak tahu. Anda perlu menonton video seterusnya. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Berita tergempar untuk rakyat Malaysia pada malam ini. Ini pasti menggemparkan seluruh ahli politik, seluruh pemimpin di Malaysia dan mana-mana gabungan parti yang ada di Malaysia, khususnya yang bertanding pada PRU 15 pada 19 November. Isu hangat malam ini, isu hangat pada hari ini, pilihan raya umum ke-15. Jalin kerjasama antara PH dan GPS. Ini jawapan Anwar. Kuching, Pakatan Harapan sentiasa terbuka untuk berbincang atau bekerja sama dengan mana-mana parti, termasuklah gabungan Parti Sarawak, GPS, kenyataan daripada pengurusi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, jelasnya perkara itu akan dibangkitkan selepas keputusan 19 November ini. Menurutnya, Sabah dan Sarawak memainkan peranan besar dalam pembentukan Malaysia. Justru, perkara itu perlu diambil kira dengan sangat serius. Apakah kita hendak menutup perbincangan dengan GPS? Saya tidak pernah kaitkan itu, tetapi harus berlaku selepas pilihan raya. Selepas 19 November, barulah hal itu berbangkit. Ini kerana kita tidak mahu dilihat sebagai mengenepikan penyertaan yang bermakna dari Sabah dan juga Sarawak. Anwar yang juga Presiden PKR berkata, tumpuan Pakatan Harapan kini terarah kepada kerja keras untuk memastikan kemenangan calon dari 3 komponen PH, yaitu DAP, PKR, dan Amanah. PH katanya berpegang kepada prinsip akan tetap bekerjasama erat dengan kerajaan negeri meskipun berbeza parti pemerintah. Saya terima kenyataan bahawa kerajaan negeri Sarawak sekarang di bawah GPS. Tetapi kita bicarakan sekarang ialah kerajaan persekutuan. Sama ada GPS atau PAS di Kelantan, PH di Negeri Sembilan, dan juga Pulau Pinang. Kerajaan persekutuan akan tetap bekerja sama erat dengan semua kerajaan negeri. Itu prinsip kita, tetapi kita mahu perwakilan daripada Sarawak dan Sabah yang kuat dalam PH, kerana ia memberikan ruang kepada kita untuk mendapat pandangan akar umbi dan dasar yang sama, katanya. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke berkata, PH memerlukan sekurang-kurangnya majoriti 112 kerusi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Justru itu, amat penting untuk Sabah dan Sarawak menyumbang kemenangan bagi memastikan majoriti mudah itu dapat dicapai. Kita tahu bahawa setakat kerusi kita di Semenanjung, kita tidak cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan. Itu sebabnya kita harus memerlukan sokongan dan juga kerusi yang disumbangkan calon PH di Sabah dan juga Sarawak untuk mencukupkan majoriti sekurang-kurangnya 112 kerusi. Sebab itu kita datang merayu pengundi di Sarawak, terutama di kawasan yang pernah kita menangi, supaya terus memberikan sokongan kepada PH, kepada DAP, kepada PKR dan juga Amanah, supaya kita dapat membentuk satu kerajaan yang kukuh di peringkat persekutuan pada 19 November nanti. Itu sangat mustahak. Kenyataan daripada Anwar Ibrahim. Berita hari ini daripada Astro Awani,
Pilihan raya umum ke-15. Jalin kerjasama antara PH dan GPS. Ini jawaban daripada Anwar. Hai, hello semua. Selamat malam, salam sejahtera. Apa kabar Anda semua? Tuan-tuan dan puan-puan, bahang PRU15 semakin terasa dan banyak berita yang kita dengar. Banyak keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku. Contohnya dalam parti ada yang bergaduh, ada yang pergolakan di sana-sini. Ada yang caci maki, menghina, semua ada. Sudah pasti di dalam fokus kita berkampanye, terutamanya kepada semua ahli politik dan kepada semua pemimpin. Sudah pasti Anda semua sedang bersiap sedia senjata Anda untuk perang dalam PRU15. Itu sudah pasti. Namun, ada satu tanggung jawab kita di dalam kita menjadi rakyat Malaysia. Kita ini manusia biasa. Kita manusia biasa. Jadi, kadang-kadang kita melihat ada kebaikan yang kita perlu lakukan, tapi kita tak buat. Terlalu fokus dengan politik, sehingga kan benda-benda yang sebenarnya kita harus lakukan sebagai pemimpin, kita tidak lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan, ada satu contoh pada malam ini yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Ebit Liu, Ustaz Ebit Liu, UEL, siapa tak kenal beliau kan? Beliau suka membantu orang. Baru-baru ini, Ebit Liu dengan satu berita yang sangat mengejutkan. Sudah pasti ini sangat mengejutkan ahli politik di seluruh Malaysia. Apa saja parti, siapapun kamu, pemimpin, ahli politik di Malaysia. Hari ini ada satu berita yang menggemparkan, yang mengejutkan daripada Ustaz Ebit Liu. Apa yang beliau lakukan ini saya sangat respect. Daripada suaramerdeka.my.com.my. Lihat Amy menangis, ramai mata masuk habuk. Ketika orang politik sibuk berkampanye, Ustaz Ebit Liu terus membantu masyarakat. Apa yang beliau lakukan? Anda kena menonton video ini sampai habis. Tanpa platform parti, beliau mudah bergerak membantu masyarakat berbanding mereka yang terbelenggu dengan fahaman politik. Kita tahu Ustaz Ebit ini tidak berpolitik. Beliau tidak menyertai mana-mana parti. Ini kisah yang dikongsi Ebit yang menyebabkan netizen tersentuh perasaan. Terjumpa adik Amy kerja menghantar makanan dengan berjalan kaki ataupun panda walker. Juga pembantu sambilan sebuah restoran. Amy yang baru berusia 23 tahun, seorang anak yatim dan mempunyai seorang anak. Suami pun dah berpisah dan beliau ini pada ketika ini menetap di area Kerinci Lembah Pantai. Beliau ini bekerja walaupun tidak mempunyai motor, tetapi bekerja di bawah Food Panda ataupun sebagai panda walker. Sudah pasti ini sangat menyayat hati kita. Kita melihat Amy bekerja walaupun tidak mempunyai kendaraan. Dan apa yang Ebit Liu lakukan pasti mengejutkan Anda. Terharu tengok adik ini, terharu tengok adik muda ini cari rezeki berjalan kaki sana sini. Ujian adik, sabarlah. Di usia muda dengan ujian begini, insya Allah di sebalik ujian dan kesusahan, karena Allah sayang kita. Katanya dah lama ingin jumpa Ustaz Ebit. Hari-hari tengok Ustaz suka tolong orang. Tiba-tiba dijumpakan di sini. Beri saya hadiah begini. Apa hadiah yang Amy dapat daripada Ustaz? Saya memang tengah kumpul duit nak cari rezeki beli motor. Semoga Allah jaga adik jadi wanita yang solehah dan anak menjadi anak yang baik dan hebat. Rupanya Ustaz Ebit telah memberi hadiah yang sangat istimewa kepada adik Amy ini, yaitu sebuah motor Y15. Terima kasih kepada semua sahabat yang bersama kami selama ini. Pertumbuhan kasih umat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita dapat melihat apa yang dilakukan Ustaz Ebit pada ketika ini sangat menyentuh perasaan kita semua. Jadi kepada semua pemimpin di luar sana, ahli politik di luar sana, ini adalah satu contoh yang terbaik. Di samping kita berkampanye, berpolitik, jangan lupa tanggung jawab sebenar kita untuk membantu masyarakat.